Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Atamanna lakum bi sihatin wa afiyah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hissah al-lughatul arabiyyah. Insyaallah al-yawm sanadrusu 'anil mawdu' موضوعنا اليوم الحروف المتماثلة الثاء سين وصاد. Tajuk kita hari ini huruf al-mutamathilah, huruf yang hampir-hampir sama. Mutamathilah ni maksudnya dia hampir-hampir sama. Huruf yang hampir sama tapi tidak serupa. Ahdafuna al-yawm yatamakkan at-talamid al-istima' إلى أصوات الحروف المتماثلة تاء سين صاد داخل الكلمات المحاور ونطقها نطقا صحيحا. الثانية قراءة الكلمات المحاور التي فيها الحروف المتماثلة مع تمييزها. Objektif kita hari ini yang pertama, murid dapat mendengar bunyi huruf al-mutamathilah, huruf yang hampir sama, huruf ta, sin dan sad, dakhilil kalimat al-muhawir, dalam perkataan yang kita akan belajar tu, wa nutqiha nutqan sahihan, dan kita dapat menyebutnya dengan sebutan yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif kita qiraah al-kalimat al-muhawir, kita dapat baca perkataan-perkataan yang ada dalamnya allati fiha huruf al-mutamathilah. Dalam perkataan tu ada huruf-huruf al-mutamathilah ni ma'a tamyiziha, dan dapat membezakannya. Jadi yang pertama dapat kenal pasti bunyi tu, dan yang kedua dapat membezakan. Bila kita sebut, kita dapat membezakan. Boleh rujuk dalam muka surat 2 dalam teks untuk tajuk kita hari ini. Ma farqu baina ta sin sad. Adik-adik mesti pelik kan, kenapalah darjah 5 masih belajar huruf? Saya dah belajar dah Ustaz. Jadi kita akan belajar lebih hari ini. Apa perbezaannya antara 3 huruf ni, ta, sin dan sad? Kita tengok huruf yang pertama, huruf ta. Macam mana kita nak tahu perbezaan dia? Yang pertama kita tengok dari sudut makhraj, tempat keluar. Makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, macam mana bunyi itu terbentuk, datang dari mana. Boleh tengok kepada gambar rajah ni. Kalau ada dia tengok, ni ada gambar rajah ni. Makhraj, tempat keluar huruf ta, hujung lidah dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung gigi kacip dengan rahang atas. Macam mana tu Ustaz? Ta, lidah keluar. Ta, lidah kena kacip lidah tu. Ta, ta. Nampak? Maksudnya lidah kita sedikit di luar. Kalau lidah tak keluar, maksudnya sebutan kita tak betul. Tempat keluar huruf ta tu tak betul. Jadi makhraj yang betul, cara sebutan yang betul, ta, kena keluar lidah. Baik. Kita tengok macam mana sebut dia. Ta, ta, ti, kepit lidah ti, su, su, as, is, us. Pastikan setiap adanya huruf ta ni mesti lidah kita terkeluar. Ta, i, su, as, is, us. Adik boleh cuba lepas ni. Cuba kat cermin, tengok as, ada tak lidah keluar? Kalau ada tu maksudnya dah betul. Kemudian kita tengok kepada huruf yang seterusnya, sin. Baik, huruf sin makhraj dia, kita tengok dari segi makhraj, tempat keluar dia.
Huruf sin ni hujung lidah diletakkan di belakang gigi hadapan sebelah bawah. Tengok gambar tu, ada hujung lidah dia ni duduk di belakang gigi bawah. Tapi dia tak rapat dengan gigi, dia tak rapat dengan bibir kita. Kalau rapat nanti tak jadi huruf sin. Okay, contoh. Dia boleh tengok. Sin. 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 Okay, gigi rapat, mulut dalam keadaan yang senyum. Sin. 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 Cuma kita tak nampak lah pergerakan lidah kita di belakang tu. Kalau ikutkan, lidah kita akan berada di belakang, bahagian gigi belakang. Okay. Jadi kita tengok macam mana nak sebut huruf dia satu persatu. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. As. As. Is. Is. Us. Us. Okay. Jadi huruf sin ni dia memang tajam, bunyi dia tajam. Dia tak macam huruf sa. Sa dia lebih lembut. Sin tajam, jelas. Macam huruf S lah kalau kita bahasa Melayu huruf sin. Okay, jadi adik-adik boleh tengok tadi perbezaan antara huruf sa tadi dengan sin. Okay, kalau kita sebut ada lidah terkeluar, maknanya itu huruf sa. Kalau sin, dia tak ada lidah keluar, gigi terapat. Sin. Baik. Huruf yang ketiga, huruf sod. Huruf sod. Macam mana pula tempat keluar huruf sod ataupun makhraj huruf sod? Hujung lidah diletakkan di bahagian di belakang dua gigi kacip dengan rahang bawah. Macam mana pula tu? Kita tengok ni Ini yang lidah kita, gigi kita rapat, dan inilah lidah kita akan gelembung sini. Okay. Bunyi seolah-olah kita buat wisil. Sod, mulut muncung dan ada bunyi angin, sedikit angin. Okey. Kita tengok, kita sebut sama-sama. Sod. Sod. Sod, mulut muncung. Kalau mulut kita tak muncung, dia tak akan jadi. Contoh, sad. Sad tak jadi ataupun sa, ha, memang tak jadi. Kena dalam keadaan mulut kita muncung untuk sebut huruf sod. 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 Okay, kita tengok kejap lagi macam mana nak sebut satu persatu dengan baris. So. So. Si. Si. Su. Su. As. As. Is. Is. Us. Us. Okay, itu jadi huruf sod. Dia ada bunyi angin. Okay. As. Is. Us. Ataupun so. Si. Su. Okay, kita dah selesai ketiga-tiga huruf. Jadi kita akan bacakan perkataan ni. Saya akan bacakan perkataan ni dan adik-adik perlu ikut sebutan macam mana yang kita dah belajar. Okay, sebelum kita mula baca ni, Ustaz nak kongsikan sedikit lah sebelum kita baca, kenapa kita nak kena belajar sebutan huruf ni. Dengan sampai muncung-muncung mulut semua sekali. Kenapa? Sebab bahasa Arab, sebutan Arab ni dia nak bagi fasih, kena ikut kaedah dan cara yang betul untuk kita sebut huruf. Kenapa penting kita belajar? Kerana kita nak solat, kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kebanyakannya ada bahasa Arab. Kita gunakan bahasa Arab. Dalam solat kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, semuanya dalam bahasa Arab. Jadi bila kita belajar sebutan huruf dengan jelas, secara automatik bacaan kita pun jadi betul, jadi fasih. Bahkan kalau untuk surah Al-Fatihah, wajib kita belajar untuk betulkan bacaan Al-Fatihah. Kalau kita baca dalam keadaan salah, boleh jadi solat kita tak diterima, tak sah.
Sebab apa? Sebab bacaan surah Al-Fatihah perlu sempurna. Contoh huruf sin, kalau adik cari ada banyak huruf sin. Ada dalam surah Al-Fatihah, ada huruf sin. Huruf sad ada dalam surah Al-Fatihah. Sirata, contoh dalam surah Al-Fatihah, sirata, sad. Tapi kalau adik-adik salah sebut sirata, dah salah dari segi makna. Bahasa Arab ni kalau lari sedikit bunyi pun dah boleh tertukar dia punya maksud. Okey, sebab itulah kita kena belajar betul-betul macam mana nak sebut sebutan huruf ni. Jadi kita kena dengar baik-baik sebutan tu dan praktikkan, kena guna. Kita dah belajar hari ni dan gunakan bila baca Al-Quran. Okey, gunakan. Baca betul-betul, sebut betul-betul dengan cara sebutan yang betul. Macam kita belajar hari ni. Jadi bila dengar huruf-huruf ni, kita boleh bezakan. Okey. Baik, kita kembali kepada buku teks, tengok dekat bahagian muka surat 2 tu, ada perkataan. Yang pertama, boleh tengok perkataan ni, adanya huruf ta. Thalajatun. Thalajatun, lidah mesti keluar. Thalajatun. Adik sebut juga di rumah walaupun Ustaz tak dapat dengar dengan jelas kat sini, tapi mak ayah adik boleh dengar. Nanti kita dah kembali ke sekolah, kita akan cuba sama-sama tengok sama ada adik belajar di rumah ataupun buat tak tahu je. Okay, yang kedua, huruf sin. Okay, huruf sin, kita tengok yang kedua ni, sikinun. Sikinun, lidah tak keluar. Kalau lidah keluar maknanya dah jadi huruf ta. Ni sin, sikinun. Sikinun. Itu perkataan yang kedua. Jadi ulang sebut sama-sama di rumah. Perkataan yang ketiga, samakatun. Masih huruf sin. Samakatun. 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 Okay. Sin lalunya senyumlah, kecuali dia baris depan. Kalau baris atas, baris bawah, automatik mulut kita akan tersenyum. Okey, kita ke huruf yang seterusnya, perkataan yang seterusnya, yang keempat tu ada huruf sad. Soh nun. Soh nun. Muncung mulut Soh nun. Itu huruf sad. Jadi ada beza. Adik dengar ada beza tak? Thalajatun, sikinun, sohnun. Dia sangat-sangatlah berbeza sebenarnya. Jadi bila kita baca Al-Fatihah nanti, janganlah belasah sama je semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam tu. Belajar betul-betul, baca bagi elok supaya sempurna kita punya solat. Okey, untuk yang seterusnya, aktiviti seterusnya, astami' wa umayyiz. Adik-adik dengar dan perlu bezakan bunyi. Bezakan, pastikan bila adik dengar ni, adik tahu ni huruf ta, ni huruf sin, ni huruf sad. Macam tu bagi boleh bezakan. Perkataan yang pertama, thalathatun. Thalathatun. Yang kedua, sullamun. 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 Perkataan yang ketiga, sa'atun. 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 Perkataan yang terakhir, yang keempat, salatun. 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 Okey adik-adik, kita buat aktiviti sikit. Nanti adik-adik cuba teka huruf apa yang saya sebut. Thalathatun. Thalathatun. Huruf apa? Okey, kalau siapa yang boleh jawab kat rumah tu, maknanya dah tahulah. Perkataan yang kedua, salatun. 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 Dalam tu ada huruf apa yang kita belajar? Kalau jawab betul, maknanya adik-adik dah tahulah. Perkataan yang ketiga,
Salamun. 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 Huruf apa tu? Ta, sin atau sad? Ya, okey. Kalau siapa yang jawab sin dekat rumah tu, maknanya adik-adik dah faham dah perbezaan huruf-huruf ini. Okey. Jadi seterusnya, al-farqu baina ta, sin, sad. Jadi sekarang ni adik-adik tahu dah apa perbezaan dia. Kalau dah tahu bezanya, maknanya alhamdulillah adik-adik dah faham apa yang kita belajar hari ni. Okey, saya ulang balik secara ringkas. Huruf ta, lidah kita berada di antara dua gigi kita kepit. Ta. Huruf sin, huruf yang tajam, sin. Mulut kita biasanya senyumlah huruf sin, kecuali dia baris depan. Sin. Huruf sad, dia bunyi angin, dan juga mulut kita muncung. Sad. Okey, itu perbezaannya. Okey, jadi lepas ni jika adik-adik baca Iqra ke, baca Al-Quran ke, kita baca dengan sempurna dengan sifat huruf yang sebetulnya. Okey, syukran jazilan. Kita dah pun tamat pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, sama ada di rumah ataupun di sekolah. InsyaAllah kita akan jumpa. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.